السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الناجحين والفائزين في الدنيا والآخرة. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله العالمين. الحمد لله العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah para hadirin sekalian, kita teruskan perbincangan ilmiah kita pada hari ini. Pada tangan saya ni ada 14 soalan ya, yang saya cuba untuk jawab semua sekali kalau waktu mengizinkan. Jadi saya terus pergi pada soalan yang pertama kat sini ya. Itu soalannya apakah hukum mengerjakan solat sunat tahiyatul masjid apabila khutbah Jumaat sedang dibacakan khatib ya. Ini soalan yang pertama. Jadi satu orang masuk dalam masjid, khatib sedang berada di atas mimbar menyampaikan khutbah Jumaat. Jadi beliau masuk dalam masjid ya. Kalau di Singapura ni mestilah tempat dalam kawasan iktikaf ya. Jadi apakah harus dilakukan? Adakah dia sembahyang solat tahiyatul masjid ataupun dia terus duduk ya? Jadi dalam bab ini hukum ijma' ulama mengatakan bahawa tidak harus ya, makruh satu orang tu masuk masjid dia terus duduk tanpa solat sunat tahiyatul masjid walaupun imam atau khatib berada di atas mimbar ya. Sebab berdasarkan sepotong hadis yang sahih, sedang Rasulullah SAW berada di atas mimbar, Nabi sampaikan khutbah Jumaat. Kemudian ada orang masuk dalam masjid lalu terus dia duduk. Nabi di atas mimbar, Nabi SAW atas mimbar, Nabi tegur, sudahkah kamu menunaikan solat sunat 2 rakaat? Dia kata belum ya Rasulullah. Maka bangunlah dan sembahyanglah sunat 2 rakaat. Jadi di sini ya, di hukum menyebutkan, ulama mengatakan bahawa bila satu orang masuk dalam masjid walaupun khatib atas mimbar, maka tidak gugur sunat dia untuk melakukan sunat tahiyatul masjid ya. Tidak gugur ya. Jadi dia tunaikan sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat, cuma jangan panjang-panjang. Jangan baca surah satu juz surah Baqarah ke, satu juz surah Kahfi ke, tak payahlah ya. Nak baca surah Al-Kahfi sebelum khutbah Jumaat. Datang masjid awal baca surah Kahfi. Bila khatib dah ada atas mimbar baca surah Kahfi, maksiat hukumnya, tak boleh ya, salah ya. Bukan pada tempatnya. Nak wirid, sebanyak-banyak wirid lah. Tetapi bila khatib di atas mimbar, jangan lagi wirid. Walaupun wirid dalam hati, tak ada. Ya, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfih. Maksud ini Allah tak jadikan satu manusia dalam hatinya, dalam dirinya ada 2 hati, tak ada. Dia tak boleh buat 2 perkara dalam satu masa. Itu maksudnya, okey? Baik, jadi hukumnya ialah tidak gugur dia sembahyang sunat tahiyatul masjid, cuma jangan lama-lama. Dan bila sudah sembahyang sunat tahiyatul masjid, terus duduk dengar khutbah, bukan bangun buat lagi 2 rakaat. Ini pernah berlaku. Ya, ini tidak sunat, ya. Bahkan khatib ada hak untuk tegur supaya dia duduk, jangan buat. Itu maksudnya, okey? Baik. Keduanya, ini kes teruk sikit. Okey. Adakah haram menulis di diary ataupun berdosa ke kerana kita meluahkan isi hati ke dalam buku kepada Allah? Ya, masalahnya tulis dalam diary ni, saya memang tak pernah jadikan satu amalan tulis dalam diary. Memang tak terdidik begitu, ya. Biasanya ada orang suka tulis dalam diary, ya. Walau macam mana pun sama juga, ya. Dia begini, walaupun Allah Taala haramkan kita ni mengumpat orang, gini umpat ni dengan lidah. Ya, Allah haram kita mengumpat, mengadu domba, buat fitnah dan sebagainya, ya. Tapi mesti ingat, kadang-kadang mengumpat tu bukan hanya mengata mengumpat menaburkan fitnah, bukan hanya dengan lidah, tidak. Kadang-kadang orang putih kata pen lagi apa? Mightier than sword kan. Pen tu lebih tajam daripada pedang. Jangan main-main. Ya. Kalau kita nak hari ini zaman Facebook,
Saya belum cakap pasal diary, saya cakap pasal Facebook. Ya. Katakan kita marah, dah jadi satu amalan orang-orang sekarang bila dia nak luahkan isi hatinya, dia letak kat Facebook. Dia letak dekat apa? Dia letak dekat dia punya blog, kan? Ini mesti ingat, bila dia letak tu bukan dia seorang baca, ramai berjuta orang baca. Kalau dia ada 1,000 kawan, 1,000 kawan baca. Kalau dia ada 5,000 kawan, 5,000 kawan baca. Begitu maknanya, pas dan sebagainya. Ya. Jadi ini nak kena jaga-jaga. Jangan sampai kita cakap sesuatu yang fitnah, yang tak betul, kita letak kat Facebook, kita letak kat blog, bukan kita seorang baca, orang lain semua baca, jadi timbul fitnah. Ini tak bagus. Walaupun itu bukan daripada lidah bertangan, itu bersama hukumnya kias. Dengan mengadu domba dan menyebabkan fitnah. Na'udzubillah min zalik. Ya. Kita pula bila kita terima nampak tu benda dekat Facebook ni, nampak benda-benda yang kita tengok yang kurang senang, yang berkaitan dengan peribadi orang, jangan terus percaya. Selidik dulu kalau ia pun, kan? Contohnya berapa ramai orang dekat Facebook, orang suami isteri bercerai pasal Facebook. Berapa ramai tuan-tuan? Ya ramai, ada kes berlaku. Ya. Bercerai-berai pasal Facebook. Betul? Ya, ini kena jaga sikitlah. Wallahualam. Baik. Jadi balik semua kat sini, kalau dia pastikan apa yang dia tulis tu benarlah, tidak berkaitan dengan orang lain. Tapi kalau dia tulis tentang isi hatinya, make sure dia seorang baca. Jangan sampai terbuka. Kadang-kadang ada orang dia buat tu benda maksiat. Dia catat dekat diary. Ya, dia buat benda baik, dia catat dekat diary. Katakan, betul bagus untuk sendiri biar rujuk, tetapi jangan sampai orang lain terbaca lah. Pasal dia buka pekong dada dia sendiri. Ya, Nabi sebut, man satara musliman satallahu fi dinil akhirah. Siapa tutup aib seorang muslim, Allah tutup aib dunia akhirat. Aib orang kita kena tutup, apalagi aib kita. Itu maknanya. Baik. Seterusnya mengikut hadis, mendengar muzik tidak digalakkan. Akan tetapi, jika mendengar muzik sambil berzikir dalam hati, adakah ia dibenarkan? Macam mana tuan-tuan? Saya pun tak pernah bayangkan. Saya pula kalau nak dengar muzik, dengar. Nak dengar Metallica, dengar Metallica. Nak dengar Smoke on Water, dengar. Kan? Tak reti saya nak apa? Tak reti saya nak apa orang kata? Nak dengar muzik tapi berzikir, saya tak reti. Ya. Mungkin orang lain ada kelebihan, wallahu alam. Tetapi nak disebutkan apa pun kita buat, Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfih. Sebab nuzul ayat ini, Allah nak bagi tahu pada manusia, ya, pada zaman jahiliyah ada satu orang Arab, ya, orang musyrik, dia ni hebat. Dia memang luar biasa kepandaian dia. Jadi orang cakap dia ni, orang gelakan dia ada dua hati. Maknanya dia berkelebihan, ada dua hati, dia boleh buat apa benda, macam-macam benda dalam satu masa yang sama. Maka Allah turunkan ayat, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Allah Taala tak jadikan manusia ini dua hati dalam satu jiwa dia, tak ada. Mustahil. Hari ni awak nak zikir. Awak nak zikir sambil awak nak berbual, susah. Ya. Hari ni saya nak mengajar tapi saya nak berbual kat telefon pasal saham, susah. Hari ni saya nak semayang tapi saya nak tengok TV. Saya nak semayang tahajud tapi saya nak tengok Champions League. Ya, satu kali semayang pun batal. Kan? Ini tak boleh. Tak kena. Ya. Jadi tak boleh. Baik, jangan. Saya tak nampak benda tu sebagai benda yang boleh. Ya. Nak zikir. Nak baca Quran. Ya. Sambil-sambil tak jalan. Ya, baik. Seterusnya ialah sebagai seorang Islam kita dianjurkan untuk sentiasa bersabar. Tapi jika terdapat orang kafir menghina kita atau menghina agama kita, bolehkah kita marah? Ini kontroversi soalan. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, of course lah, ya, marah ni, ya, bersabar. Tapi taklah bermakna satu orang sabar ni orang buat apa pun dia sabar, tidak. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun marah. Ya, Nabi dalam kitab Dibai kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak marah, tetapi kalau syariat itu dilanggar dan diperlekikan, Nabi akan marah. Bila Nabi marah, ya, tak ada orang boleh marah macam Nabi sampai marah. Begitu maksudnya. Nabi marah dengan begitu tegas sekali, ya. Jadi, yes, kita kata kita tak marah, kita sabar. Tapi kalau sampai kita ada anak, ya, anak kita tak balik 3 hari, takkan sabar juga, takkan tak marah. Anak kita tak semayang, takkan kita tak marah. Anak kita bawa balik minum arak, mabuk, takkan tak marah. Na'udzubillah min zalik. Ini tak betul, ya. Jadi marah pada tempatnya. Apa pun benda kita buat, letak pada tempatnya jadi betul. Kalau kita buat bukan pada tempatnya, jadi zalim, ya.
Itu disebutkan ya dalam ta'rif zulum. Zulum ni ta'rifnya apa? Zulum ta'rifuhu